Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, kerajaan pusat digesa agar membangunkan sekolah-sekolah rendah yang dilengkapi dengan infrastruktur lengkap dan berkelas tinggi di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Boh Openg menegaskan ia penting bagi membolehkan murid-murid di negeri ini mendapat pendidikan yang terbaik. Menurut beliau, penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualiti akan memberi motivasi kepada para guru terutamanya yang berkhidmat di kawasan luar bandar. Jadi saya minta kerajaan pusat standardnya sekurang-kurang standard kena tu. Tempat gurunya, kuartersnya, tempat makannya, tempat anak kita belajar. 34 juta tak? Kali mun sinun kan wajutan tak nyamalah tu. Sebab ya saya madah Perdana Menteri kalau boleh beri otonomi kepada Sarawak. Kita melaksanakan projek dan juga pembangunan pendidikan kita. Kerana kita tahu sinun sekali, kedatuk sekali sekali A, sekali B, ke C, ke D, malah bertukar-tukar. Kita ni bingung juga. Jadi kita tidak akan dasar kita konsisten. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian bangunan baharu Sekolah Kebangsaan SK Maludam pada Isnin. Sekolah yang mula dibina pada tahun 2019 dengan kos kira-kira 34 juta ringgit itu mampu menempatkan lebih 300 orang murid dan turut dilengkapi dengan asrama dan prasarana lain. Berucap lanjut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari menyasarkan Kerajaan Sarawak akan mula menyediakan pendidikan percuma kepada anak-anak di negeri ini bermula 2026. Katanya inisiatif tersebut akan dilaksanakan di 5 institusi pengajian tinggi milik Sarawak iaitu Universiti Curtin, Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak UTS, ICATS University College dan Pusat Keseimbangan Teknikal Sarawak Sentex. Kita nak memberikan pendidikan percuma di peringkat universiti yang dipunyai oleh Sarawak. InsyaAllah saya fikir tahun 2026 boleh. Bermakna anak kita yang lulus, yang ada tempat di 5 tempat universiti kita, iaitu Curtin, Swinburne, Universiti Teknologi di Sibo, Curtin untuk di Miri, Swinburne di Kuching, Universiti Teknologi di Sibo, ICAT di Kuching, ICAT University College dengan Siswazah, lepas Siswazah, Sentek. Ini kita punya. Saya dah ngambil alih semua aset universiti itu. Dan anak kita boleh belajar di SIA free sampainya dapat ijazah. Bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Premier Sarawak berkata kerajaan negeri akan menempatkan sebuah makmal sains di setiap 45 daerah di Sarawak untuk digunakan semua sekolah dalam daerah berkenaan. Hari sama, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam, Setiausaha Pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Masyiati Abang Ibrahim serta div-div kehormatnya lain. Terdahulu, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata kerajaan Sarawak menerusi kementeriannya komited dalam membangunkan sektor pendidikan di negeri ini melalui peruntukan besar untuk masa depan anak-anak Sarawak. Jelas beliau, meskipun bidang kuasa pendidikan di bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak tetap memperuntukkan sebanyak 2 bilion ringgit untuk sektor pendidikan di negeri ini. Untuk tahun 2017 hingga kini, Kerajaan Sarawak telah membelanja 2 bilion dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, penubuhan sekolah antarabangsa milik kerajaan negeri, penawaan beasiswa bantuan pendidikan dan pelaksanaan berbagai inisiatif dalam program pendidikan. Datuk Roland Saga menambah kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak juga
telah menyediakan peruntukan yang besar melalui pelbagai program untuk membangunkan sekolah-sekolah di sini. Katanya hal ini termasuk membangunkan sekolah-sekolah yang mempunyai keperluan mendesak untuk berpindah, membaiki atau membina bangunan atau fasiliti sekolah. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak terus mengukuhkan komitmen untuk membina generasi muda yang cerdas, bertenaga dan bersemangat dalam usaha mencapai matlamat negeri maju menjelang 2030. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, kerajaan negeri ingin membina jati diri belia yang bebas dari pengaruh negatif dan memiliki pendidikan agar mendapat menjadi pemangkin aspirasi menjadi negeri maju. Walaupun bahagian yang terhujung sekali di utara. Dari bidang sokan, kita telah pun melahirkan ramai pemain-pemain yang bukan sahaja mewakili bahagian, mewakili negeri kita, tetapi mewakili negara Malaysia yang bermain di peringkat antarabangsa. Dan kita juga akan meneruskan usaha untuk memberi kemudahan-kemudahan bersukan, berekreasi di peringkat kampung-kampung. Di bandar ini memang perlu, memang perlu. Dan dalam pelaksanaan sekarang ialah kompleks untuk sukan renang. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian bola sepak BLX Lawas tertutup Piala Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Padang Dataran Lawas baru-baru ini. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari seterusnya menyeru komuniti setempat menjaga padang-padang sukan dengan baik dan tidak membiarkan kemudahan tersebut terbengkalai. Berita berikutnya, sebanyak 3 juta anak udang telah dilepaskan di Loba Stoh Rambungan Lunduk pada Isnin. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, usaha ini adalah bagi meningkatkan lagi pengeluaran udang sekaligus memacu sektor aquaculture negeri ini. Menurutnya, yang juga pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak dan pengerusi Rambungan Aqua Life Sedia Berhad, Loba Stoh Rambungan merupakan kolam buatan manusia terbesar di Malaysia. Melepaskan 3 juta anak benih udang putih Bandar di kolam tanah buatan manusia. Kalau ikut SIM yang terbesar di Malaysia, the biggest in Malaysia, man-made pond for shrimp. Rambungan Aqua Life Sendirian Berhad is joint venture between Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak and Seahorse Corporation Sendirian Berhad, formed on September 2022, just last year, solely for shrimp farming. Beliau berkata demikian dalam program pelepasan anak benih udang di Loba Stoh Rambungan Lunduk pada Isnin. Turut hadir menyempurnakan program tersebut ialah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Seterusnya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom membuat lawatan ke tapak pelepasan anak benih udang dan menyempurnakan program tersebut dengan simbolik melepaskan anak benih udang ke dalam kolam. Paparan berikutnya, Serike berpotensi menjadi hub pengeluaran makanan dan pusat agro pelancongan kerana penduduknya terlibat dalam pertanian komoditi, buah-buahan dan sayur-sayuran yang menjadi ekonomi utama daerah itu. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat, hal ini ditambah lagi dengan Serike yang tidak ketinggalan dari arus pembangunan dengan pelbagai projek yang berimpak tinggi sedang dilaksanakan dalam merancangkan lagi momentum ekonomi di bahagian itu. Justru beliau menyeru belia di daerah itu untuk mengambil peluang dengan mencuburi bidang keusahawanan serta menerokai inovasi terbaru dalam sektor pertanian.
Beliau berkata demikian semasa program Youth Entrepreneur Setup YES 2023 di Dewan Syuara Serike pada Sabtu. Sementara itu, beliau turut menyeru para belia untuk mengambil peluang mendapatkan geran Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF yang disediakan oleh kementeriannya, terutama yang telah mencuburi di dalam industri kreatif. Di Sibu pula, usaha Pusat Perubatan Rejang RMC membina pusat perubatan baharu adalah tepat pada masanya. Ini kerana wilayah tengah Sarawak kini memerlukan hospital yang canggih dan serba lengkap bagi memberikan perkhidmatan kepada penduduk di kawasan terbabit khasnya. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata beliau bersedia bekerjasama dengan RMC untuk menyediakan perkhidmatan yang tiada di hospital kerajaan. Menurutnya, beliau bersedia bekerjasama dengan Pusat Perubatan Rejang supaya perkhidmatan yang tidak dapat disediakan oleh hospital kerajaan dapat disediakan oleh hospital swasta. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan ulang tahun ke-21 RMC pada malam Sabtu. Selain itu, katanya beliau akan terus mendesak kerajaan supaya memberi peluang kepada RMC memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk Sibu. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian Bangunan Baharu SK Maludam yang disempurnakan oleh Premier Sarawak pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.